Assalamualaikum. Wih, dah lama ya kita tak bersiaran. Okay. So, okay, sebelum kita start, saya memperkenalkan diri saya dulu. Okay, saya Akmal daripada Susu Irfan Official. Okay, untuk hari ni kita selalunya kita kalau live untuk sesi live Shemang Susu ni, selalu kita berdua je kan. Saya dengan co-founder kita Amir Rais dari Group 14. So hari ni kita ada jemputan khas. So tak adalah asyik muka kita orang dua je kan. So hari ni kita ada jemputan khas saya bawakan untuk anda. So untuk topik hari ni best sikit sebab topik hari ni kita akan lebih sembang tentang parenting, gaya hidup parenting. So untuk hari ni tetamu kita ni cabaran untuk parenting dia sangat orang kata mencabar sebab di zaman moden ini dia ada untuk zaman moden ni dia cabaran dia adalah untuk uruskan anak yang ramai. So macam mana kita nak tahu cabaran dia, macam mana dia handle dengan tak salah saya dia adalah seorang wanita berkerjaya lagi tu. So macam mana kita nak tahu cara dia handle semua, mesti ada cabaran punya lah. Tak adanya dalam dunia keibubapaan ni tak adanya yang semuanya perfect, indah belaka. So hari ni kita cerita the real story from our guest. So saya akan jemput sebelum itu saya akan jemput pasangan saya dahulu. Okay, iaitu kita punya co-founder iaitu Amir Rais. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi dan salam sejahtera. Nampak tak formal tak? Gitu. Alhamdulillah. Akmal, apa khabar Akmal? Alhamdulillah sihat. Dengan cerita kita sekarang working from home kan? Ya, betul sebab kes kan dah terlampau tinggi kan. So kita kekalkan SOP untuk di office tu kita kurangkan staff. Tapi kita punya office masih lagi beroperasi. Yes, masih lagi berjalan. So kalau kata nak order online ke apa pun masih ada proses lagi. So jangan risau bab-bab tu. Ya, dan kepada ibu bapa di luar sana yang ada anak-anak kecil especially yang belum lagi booster, cepat-cepat dapatkan booster guys. Amir baru je settle semalam. Hari ni pun hari kedua, rasa masih lagi okey, masih lagi segar badan, alhamdulillah. Tak ada side effect yang teruk-teruk lah, alhamdulillah. Betul. So Akmal, kita punya agenda hari ni apa dia? Ya, okay. Untuk agenda hari ni selalu kita asyik berdua je kan. So hari ni kita bawakan guest ni dengar cerita. Tonggas ke apa? Kita berkerjaya Tonggas ke apa? Yes. Okay, kita punya tetamu jemputan. Okay, so kita dah boleh jemput lah kot ya. Okay, get ready. Okay. Dia pun dah lama tunggu tu. Ya, betul. Okay, so saya memperkenalkan kita punya guest. Okay, dia adalah salah seorang freelance writer untuk rancangan TV. Yes. Oh, saya dengar double suara. Ada dengar double suara ke? Saya buka iPad. Oh, ya ke? Oh, alamak. Itu ya, bos. Okay. So, kita nak memperkenalkan guest kita hari ni. Okay, dia adalah seorang wanita berkerjaya. Okay, dia kerjaya dia adalah sebagai freelancer untuk writer dalam rancangan TV ataupun drama-drama lah. So, kita memperkenalkan Kak Ray. Hai Kak Ray, Assalamualaikum. Tiba-tiba jadi serius sekejap. Cakap Tonggas? Boleh lah Tonggas. Tak, tadi disebut guest jemputan. Saya ingatkan Tonggas. Okey lah. Kan kita tak biasa English ni.
Okay. Alright. Biasa guess apa? Tak ada, kita gurau-gurau pagi-pagi ni kan. Nak bagi Tak ada hal, mood kita tu ceria. So tak ada nak Betul, betul, stress-stress pagi-pagi ni. So sebelum tu guys, Amir nak menyeru kepada yang dah masuk dalam live kita dekat page Susu Irfan Official ni, kalau boleh anda share dahulu kita punya live ni. Mungkin ada setengah parents dekat luar sana yang perlu ataupun nak tahu sedikit sebanyak ilmu tentang parenting ni. Korang boleh share dulu dekat platform-platform yang ada. Okey, Akmal. Akmal mana? Ya, dengar. Cepat dia lagi. Okey Akmal, so untuk kita teruskan untuk soalan-soalan yang pedas-pedas. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada dekat dalam live ni juga boleh juga komen. Kita akan bacakan segala pertanyaan, segala nak tahu pasal ilmu pasal parenting daripada Kak Red. Mungkin Kak Red boleh sharekan dengan kita. Kalau anda ada soalan boleh tanyakan dekat Amir ataupun dekat Kak Red ataupun Akmal. Alright, Akmal. Okay. So sebelum kita teruskan, mestilah kita nak kenal dulu siapa kita punya guest hari ni kan, tetamu hari ni. So kita mempersilakanlah Kak Red untuk kenalkan diri dahulu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, serius ni. Hari ni, okay, by the way, nama saya Nurul Syahidah binti Muhammad Sani. Saya biasanya menulis untuk drama TV, series, program, filem, macam-macam lah. I mean, kat Malaysia ni, kita writer, kita memang all-rounders lah, mostly. Okay, so sebagai, nak kata wanita berkejaya, saya pun tak, macam segan lah nak cakap wanita berkejaya. Sebab saya berkejaya tapi I work from home. So memang sentiasa work from home lah. Sebab sebab sekarang ni saya adalah ibu kepada 5 orang anak. Alhamdulillah saya baru saja bersalin bulan 12 hari tu. So anak saya baru 2 bulan sekarang. So macam itulah dia. So Kak Red, memang tugas seorang penulis skrip ni memang kebanyakannya even before sebelum COVID sekalipun memang Kak Red kebanyakannya berada dekat rumah lah. Sebelum ni macam sebelum ni before macam betul-betul nak stay kat rumah ni, macam kita ada jugalah ups and down. Macam kita memula kat kerja dekat dalam akak dah lama dalam industri ni since 2006. Ui, dah lama. Saya sekolah lagi masa tu. 2006. Betul ke? Saya sekolah lagi. 2006 saya form 4. Yelah betul lah. Zaman akak dekat KRU tu, dulu saya pernah kerja. So saya kenal lah, untuk orang yang tak tahu, saya pernah kita pernah bekerja sama. Bekerja sama dengan Amir sebab saya dulu dekat KRU juga. So samalah dengan dia. Okay, then so teruskan. Okay, so daripada bekerja dekat rumah tu, bermula kita asalnya Kak macam bekerja dekat pejabat jugalah macam orang lain. Tapi bila anak makin ramai, so dia rasa macam memang tough lah. Kalau anak yang macam seorang dua, bila kita hantar pergi nursery ke apa semua, kita still boleh cope lagi balik kerja kalau tempat kerja tu dekat tu semua. Tapi sebab bila akak dah try yang masa anak keempat ni, akak masih kerja dekat office. Bekerja dekat office sekejap. Bila kerja masuk office, lepas tu keluar pukul 5:30 pagi, balik dah pukul 11 malam. Lepas tu end up anak macam as a mom, kita rasa sangat bersalah. Saya tak tahu orang lain, tapi saya lah, saya cerita saya punya pengalaman sendiri kan. Saya rasa sangat bersalah lah bila saya saya banyak lebih masa dekat luar daripada dekat dalam rumah. So bila saya then saya decide dengan husband, cakap okay, saya stay je lah macam buat writing kat rumah macam biasa, which is alhamdulillah rezeki kita pun okay walaupun masa PKP ni kan. Macam ramai yang kehilangan kerja. In fact, I sendiri pun kehilangan kerja masa PKP first awal-awal lagi. Then Allah hantar rezeki, job ongoing. Working je sampai sekarang, sampai even masuk dalam dekat ward pun masih doktor tanya, tengah buat apa tu? Tengah tulis diary ke puan? Sebab dia tengok akak buka notebook kan, dia salin. Padahal dia cakap, sorry doktor, saya terpaksa buat kerja. Saya tengah tulis kerja. Faham. Busynya mak-mak ni. So bila ada time je memang itu antara cabaran dia lah. So bila ada time je memang kena curi masa
macam mana kita nak buat kerja, nak bagikan masa antara kerja dengan anak tu sebab macam tak fair kan. So Kak Red macam apa ni bila nak buat keputusan untuk berhenti kerja tu semua, bincang dengan husband okey lah, dia boleh accept. Husband okey sebab dia tahu sebab even though akak dekat rumah tapi saya seorang yang produktif. Dia in term of kerja pun produktif, in term of rumah pun dia lagi suka lah sebab kita jaga anak sendiri. Sebab kalau tak dia pun kalau kita kerja dia pun kena rush juga, dia nak kena rush balik ambil anak kalau kita lambat ke apa semua kan. So macam memang dia bila kita decide nak kerja kat rumah dia pun macam okey. Tapi maknanya kita kena plan lah, lagi tinggi lah kita punya planning dari segi financial apa semua tu. Bercakap pasal financial kan. So Kuat betul lah Akmal tekan keyboard tu Ya? Dengar. Kuat betul aku. Ketak. Okey, Akmal teruskan. Apa soalannya? Okey. Alah bos lah ni kacau apa benda tadi. kita dalam sesi ni kita mak kacau. Mak kacau kan. Kita menceriakan suasana. Ya betul. Kalau tak dia jadi macam serius sangat kan. Okey, Amir nak tambah sikit lah. Kalau Kak Red tadi 5 orang anak. Amir pula kalau nak ikutkan memang kerja kami, Amir sebagai seorang penyanyi, seorang influencer, seorang pelakon juga. Kerja kami memang sangat-sangat fleksibel. Walaupun fleksibel tapi kita ada deadline kita yang nak kena submit. Ada tarikh-tarikh yang sekian-sekian which is masa tu Amir dengan wife pun buat kerja-kerja influencer memang sangat-sangat mencabar lah. Especially bila Amir ada 2 orang anak kecil, jarak gap dia pula dekat-dekat. Memang sangat-sangat mencabar lah untuk kita membahagikan tugas, sama ada kita nak letak dekat rumah mak ataupun kita sendiri yang bahagi masa antara ni wife jaga kejap, lepas tu saya jaga kejap. Itu memang sangat-sangat mencabar lah pada Amir. Itu baru 2 orang, belum masuk lagi 5 orang. InsyaAllah coming soon. Coming soon, amin. Tapi kena relax dululah sebab wife cakap kalau nak ada anak boleh, tapi kena bagi dia gelang emas 20 gram ke atas. Okey, berbaloi. Sebab doktor yang cakap kat dia, sebab hari tu kita orang ada jumpa this one doktor. So bila dapat anak kedua, masa tu anak first umur baru 5 bulan. So doktor lah yang cakap kat dia, yang pengaruh kat dia. Awak kena belikan dia gelang emas. So nak tak nak lepas dia dah melahirkan, alhamdulillah saya belikan juga apa yang dia nak lah. Dia bukan orang kata dia nak, kita nak reward kat dia sebab dia dah bertungkul lumus, berjuang separuh mati melahirkan anak kita. Itu antara salah satu appreciation Amir untuk wife Amir jugalah. Itu dia. Suami Mitali ni, Betul. Bukan Mitali. Mitali Bukan Mitali ke Mitarik? Mitarik warisan sejak ni Kak Red. Mitarik. Apa ni, tapi sebenarnya doktor tu dia sebenarnya nak psycho Amir. Dia bukan dalam masa yang sama, doktor tu deep tau. Dia just cakap benda yang subtle. Dia cakap nak apa? Nak 20 gram, nak barang kemas semua tu. Sebenarnya dia nak bagi wife tu masa, bagi Amir masa untuk saving at the same time, and at the same time bagi dulu baby ni besar dulu sikit. Dah dia dah okey sikit, tahun 2 tahun 2 tahun macam tu lah, okey. Dan dekat atas macam tu okey, baru ada nanti. Yes. Itu saya tak pernah terbayang pula mindset yang macam tu. Betul, sebab macam ni based on experience kan, kata mak-mak punya experience. Tak, sebab macam anak akak akak cerita lah, tadi tak sebut yang pasal anak kan. Okay, anak saya yang first sekarang dah nak masuk darjah 6 tahun ni. Yang tu yang paling besar lah. Dia seorang je lelaki, abang ni. So dia ni kira macam anak yang first saya ni boleh dikatakan dia kira saya punya right wing lah. Kalau dia tak ada tu saya macam patah. Bodyguard lah. Dia bukan level bodyguard je. Dia memang macam kalau dia tak ada tu memang macam matilah ibu ni. Macam tu lah. Betapa powernya abang ni. Okay, so lepas tu yang second one tu 6 tahun. The third 6 nak masuk 7, nak masuk darjah 1 tahun ni. Lepas tu yang seorang lagi bawah dia nombor 3 3 tahun.
3 tahun pula. Yang nombor 3 tu 5 tahun. So tahun ni masuk 5 tahun. So yang kecil nombor 4 tu 2 tahun, 3 tahun. Nampak tak anak ramai-ramai, gap pun dah satu. Lepas tu yang baby 2 bulan lah. Agak dekat juga tu Kak Red. Yang kedua sampai ke-4, ke-5 tu agak dekat jugalah Dia gap dia. sangat rapat dan dia memang sangat challenging lah sebenarnya. In term of banyak lah, in term of banyak dari segi financial. Banyak aspek lah. Kerja banyak aspek kena. Sebab tu cakap sekarang ni masa baby. So masa baby ni kita planning dia pasal apa, cabaran dia mungkin financial dia kita akan nampak dari segi pakaian, pampers, susu, itu yang paling penting lah. Susu tu benda yang penting lah. Kan? Macam Amir, jujur lah Amir cakap, dari segi orang kata nak jaga anak ni, dari segi perbelanjaan memang sangat-sangat tinggi. Tapi Alhamdulillah sebab Amir ada keluarga mertua, which is kakak wife Amir semua yang ke atas. Diorang selalunya akan bagi diorang punya anak-anak punya baju yang masing-masing elok lah. So dekat situ sedikit sebanyak save jugalah dari segi kos kan. Betul. Macam akak pun macam sebab kan rapat-rapat kan. So jadi memang kita konsep recycle tu memang memang tak ada masalah. Macam itu benda yang as a parents kalau you ada anak ramai nak tak nak itu jalan dia. Lepas tu selain daripada tu even macam Amin cakap lah, ada kakak ke ada cousin ke apa benda yang macam kadang-kadang akak pun macam ada je cousin yang sudi yang care kan. Lepas tu kita pun dia sebenarnya ni terpulang pada orang ramai juga kan. So kalau macam ada setengah orang dia segan nak ambil baju yang orang bagi, tapi macam akak pula jenis rezeki lah, kat jenis tak tolak apa benda. Ya betul. Benda boleh pakai, elok kita pakai. Kalau yang tak elok tak apa, kita simpan buat jadi kebuk. Kita menghargailah apa yang orang pemberian orang kan. Betul. Even macam masa sekarang kan kita baru-baru ni kita ada banjir dekat tempat-tempat lain tu. In fact macam tu cakap, kalau stok baju yang sedia ada dia dah sekian, lepas tu dengan orang bagi lagi, lepas tu dengan kita pun bila tengok timing ini waktu dia. Baju anak-anak biasa kita pakai tak lama, kita pakai sekejap je kan. So simpan bila ada waktu yang perlu kan kita boleh bagi ke orang lain, lepas lah. Dan benda tu berterusan. Ni zaman susah, zaman semua orang susah. So kita kena banyak selesai lah. Zaman kita jaga kita. Yes. Kiranya banyak jugalah tip yang saya dapat hari ni. Yang mana kita boleh tips. Selagi boleh saving, kita saving. Selagi macam, tapi yang saya paling macam suka sekali yang reward emas tu lah. Sebenarnya tak satu. Yang reward emas tu sebenarnya boleh jadi saving untuk kita nanti. Betul. Tu macam yang baju tu of course lah selalu daripada zaman mak-mak kita pun buat macam tu kan. So kita dah macam dah budaya tu. Cuma yang emas tu saya rasa macam zaman moden ni kot yang macam apply benda tu. Betul tak? Ya betul. Still lagi orang walaupun kita ibu bapa dia dah orang kata zaman moden, orang kata memang budaya memberi tu memang still lagi diterapkan sebenarnya. Tak kisahlah dari segi pakaian ke stroller anak ke ada macam-macam lagi ada je betul. Memang macam by right kalau kita nak beli satu tu kan, macam stroller ni benda-benda yang mahal dan kita pakai sekejap je. Kita takkan pakai lama. So macam apa-apa barang baby kan, baby punya barang especially lah kita boleh simpan dan inheritkan pada yang lain pula. So agak cakap macam ni, ini baby aku yang last. Cik, konon lah. Dah tutup kilang ke Kak? InsyaAllah harapannya macam tu lah. Walaupun anak tu rezeki, tapi as a parent, ni pun satu lagi tips as a parent, ramai orang cakap anak ramai tu rezeki. Ya, saya setuju ramai anak tu memang rezeki, tapi at the same time kita pun as a parent kita tak nak nanti in future kalau kita gagal merancang, so gagal juga kita nak bagi apa yang terbaik untuk anak kita. So macam kita nak ada numbers je, kita kena kira quality juga. So kalau in future kita tak tahu apa capability anak tu, apa kelebihan anak tu, apa kemampuan dia. Kalau dia pandai main muzik, kita nak hantar dia ke muzik. Dia bagus macam ni, kita nak hantar dia pergi tahfiz ke apa benda pun, itu pun sekarang dah ada kos dia sendiri juga kan, sekian. Lepas tu
in future kalau nak masuk universiti ke apa semua, tiba-tiba tak boleh lah sebab kita susah. Jadi kita tak payah belajar lah. Nak cakap Betul. Betul. fair. Jadi as a Kit- parent, itulah antara benda yang perlu dirancang ya perempuan. Yes, betul Kak Red. Sebenarnya kita sebagai parents, kita memerlukan kualiti dari berbanding dengan kuantiti anak. Betul. So setiap anak tu kita perlu beri perhatian sepenuhnya, bukan setakat kita buat anak je kan. Tapi kualiti tu perlu ada untuk di zaman sekarang ni lah. Macam Amir alhamdulillah, walaupun ramai cakap sekejap ke dapat anak nombor 2 ni, terbabas ke apa benda semua. Bagi Amir itu tak ada istilah yang kata itu bagi Amir terima in positive way lah. Tapi sedikit sebanyak bagi Amir ini adalah rezeki Allah. Rezeki Allah tahu yang kita mampu untuk menjaga anak. So kalau kita tak mampu, kenapa Allah bagi kat kita kan. So bagi Amir betul lah apa yang Kak Red cakap tu, kita sebenarnya perlu ada perancangan juga. Sebab kita perlukan kualiti untuk menjaga anak. Itu yang paling penting. Gitu. Sebab macam Amir cakap tadi, bila Allah dah pilih untuk kita jaga anak tu kan, itu antara benda yang macam benda yang memang memberi kesan lah pada akak. Pasal macam as a mum, kita pun kadang-kadang rasa macam alamak macam mana boleh ada baby lagi. Akak down kat time tu? Akak rasa down tak? Dia macam dia jadi dua perasaan. Dua perasaan. Ada satu perasaan macam babe ya tiba-tiba alamak, tapi dia macam ada tapi punya moment tu kan. Tapi punya moment. Lepas tu bila fikir abang ni macam mana nanti dia tak ada ni, kita jadi fikir banyak benda kat situ. Jadi fikir banyak benda. Lepas tu yang itu antara benda buat kita down lah. Tapi at the end of the day, benda as a mum lah, akak share ini, kalau kita as a mum, kita ada anak ramai kan, so kita akan sentiasa diduga dengan macam-macam challenge. Kadang anak sakit, lepas tu anak tiba-tiba tengah elok-elok ni tiba-tiba jatuh lah, apa nak kena run pergi hospital lah apa semua. Kalau tanya kan makcik-makcik ataupun dengan adik-beradik ke family akak lah, macam itu biasa berlaku pada anak saya. Kita tengah macam raya, tengah berhari raya, semua orang tengah makan-makan, tiba-tiba anak jatuh kat depan. Okey, tiba-tiba dagu berdarah, masuk hospital, kena bawa pergi hospital. So okey lah, as a mum kena hadap lah. Itulah benda yang kena hadap. Tapi bila macam Amir cakap lah, bila kita fikir balik, kenapa semua benda ni Tuhan dah pilih send untuk kita. Kenapa ni jadi kat kita, kenapa ni. At the end of the day, kena banyak muhasabah diri lah. Walaupun saya secara gentle cakap, saya bukanlah seorang ibu sahli. Sekali. Yes, rezeki, ajal, maut semua di tangan Tuhan. Tapi kita try lah. Every day kita try cuba jadi baik. Hari ni baik daripada semalam, dan next day lagi baik daripada hari ni. So kita try dalam diri kita sendiri lah, kita kena ada rasa macam nak improve lah sikit-sikit. Sebenarnya kita compete dengan diri sendiri. Jangan compete dengan orang lain. Kalau kita compete dengan orang lain, kita akan rasa down sebab kita takkan, macam especially bila tengok orang tu best, anak dia boleh travel overseas semua, kita ni tak boleh travel sebab anak ramai. Kita akan rasa down. So kita buat benda yang kita rasa macam level kita, kemampuan kita, enjoy cara kita, happy cara kita. Ada tak masa tu bila orang dapat tahu yang Kak Red mengandung and everything, ada tak orang yang macam makcik-makcik yang mulut bawang ni mengata-ngata ke apa ke? Macam mana Kak Red handle benda-benda macam ni? Mulut bawang ini soalan panas kita hari ni. Soalan panas kan. Macam biasalah, itu biasa. Nanti ada yang macam aunty ke siapa ke, ada kawan-kawan ke, ada jugalah yang macam kau ada anak lagi kan, bagilah. Juga, tak apalah bagilah, jaga apa semua kan. Tapi tak apalah, dia kan dah ramai. Tapi bila as a mum, dia antara tergamak dengan tak tergamak lah. Sebab bila baby tu kita rasa dalam perut kita hari-hari, every day kita rasa dia berdenyut ke, dia berpusing ke, dia menendang ke apa semua. Lepas tu kita hit pula, bawa perut pergi. Tambah pula kalau mak yang ada banyak challenge. Macam akak masa pregnant memang sangat challenge sebab saya ada darah tinggi. So saya untuk baby yang kali ni 2 kali saya di ambulance, admitted dekat hospital. Tu yang akak cakap buat. Itu antara challenge dia lah.
Kak Red ni ada viewer kita, Bani tu. Dia kata betul-betul saksi. Kawan Ya. kau ni. Dia Itu kata Bani tu lah. Itulah so, faham. saksi dia. Betul. Sebab dia sebab macam cakap tadi pasal dia punya talent tu dengan sakit lah apa semua kan. So bila kita rasa, bila kita rasa macam nak bagi ke kat orang bila dia next day ni kan. Lepas tu kita fikir, tak sampai hati. Serius tak sampai. Walaupun kita rasa dari segi macam cakap tadi, mampu ke? Kita akan ada mainan dalam kepala. Mampu ke? Cukup ke duit? Apa ke? Tapi diam diri. At the end of the day, kalau you are a mom yang rasa benda ni, kita akan balik. Taklah. Susah senang apa kena nak sampai nyawa aku berikan. Anak lah punya pasalan. So macam tu. Semut pun sibuk. Sedih Kak Red. Bukan sedih, semut pun sibuk. Macam makin sedih ingat momen-momen struggle tu. Betul. Macam Kak Red kan, kalau kita dengar cabaran apa semua kan. So macam mana Kak Red mampu untuk kuatkan diri, kuatkan mental. Betul, mungkin ada reward yang husband ni ke. Husband. Yes. Ini kita cakap pasal husband, ini antara benda yang penting lah. So husband kena memainkan peranan yang penting lah. So dia kalau macam dia kerja ke, dia ada apa ke, dia ada event apa, especially bila anak sakit, dia mesti kena ada. Dia mesti ada. Dia macam tu. My husband macam tu lah. Dia pun dia kira macam kalau kita tinggalkan rumah, katalah saya nak kena buat apa-apa benda ni. So dia pun adalah bagi, okay tak apa awak tinggal je. So dia boleh handle anak, dia boleh mandi anak, boleh bagi masak lah apa semua. Sama lah macam saya. Yes, betul. Sama je Amir. Memang dia punya perangai macam tu. So macam husband cakap, dia kadang-kadang bila dia balik kan, anak-anak memang tak nak. Memang akan cakap nak makan, nak baba suap. Tak nak makan dengan ibu, nak makan dengan baba. Bila kan, saya nak suka. Suap. Kita duduk kat rumah kan, kita ada banyak masa yang kita spend dengan anak tu. Almost every day. Dia ibarat anak celik mata je. Dah start dah kita punya. Ya, betul. Situasi Kak Red ni sebiji macam situasi Amir juga, which is kita sebagai suami dekat rumah ni memang dah jadi ibu nombor 2 sebenarnya. Kadang-kadang anak kadang-kadang betul lah apa yang Kak Red cakap. Kadang-kadang anak tak nak dengan ibu makan, tapi kadang-kadang dia nak kat saya suapkan, mandikan pun. Memang kadang-kadang bila saya ada kat rumah memang anak nak mandi dengan saya. So kita bila kat rumah ni kita jadi ibu nombor 2 sebenarnya. Betul. Lagipun bagus macam tu sebab macam barulah orang kata macam harmoni. Yes, harmoni dalam rumah tangga. Harmoni dalam rumah tangga. Jadi bila macam begitu penat sangat ke apa benda, kalau semua benda dah lah dia pun dia cakap untungnya sebab kat kerja kat rumah. Jadi bila rasa macam bila timing macam kadang-kadang kita ada script deadline semua, okay, kita busy, time ni kita busy. So bila ada husband yang boleh backup, at least time kita tengah kerja deadline semua, okay tak apa saya handle budak-budak. So dia macam, itu secara tak langsung itu adalah macam motivasi lah untuk kita buat kerja pun kita rasa macam okay, so ikhlas ni nak buat kerja, nak cari lagi job. Tapi kalau semua nak haruk sendiri. Sebab betul memang saya cakap sebab Kak pernah ada timing yang macam deadline banyak, lepas tu anak pula tak sihat, lepas tu yang ni mentah, yang ni sekarang ni kan musim tak okey sangat. So bila anak ramai, bila seorang sakit, yang kecil sakit, dia dah jangkit kat yang nombor 4. Betul. Lepas tu masa tu akak okey lagi. Tiba-tiba bila anak yang besar sekali, dia paling tough ni, tiba-tiba dia sakit juga. Ini mencabar sebab semua orang muntah, semua orang berak-berak, semua orang kita pula tengah kerja deadline, tiba-tiba anak tengah muntah, tengah berak. Dia jadi macam tough lah. So bila kalau ada husband, dia okey tak apa, dia tolong bantu, dia bawa pergi dobi apa benda, kita pun rasa macam okay. Ada tak masa tu macam ada sedikit orang kata antara among Kak Red dengan husband Kak Red, ada tak macam komplain, penatnya itu ini, ada tak macam
sedikit mengeluh ke macam mana? Ada tak momen-momen yang macam tu? Ada, of course lah ada. Ada. Lelaki tak ada momen yang gaduh-gaduh ni macam macam fake lah. Cakap Betul. fake lah kan. Betul. Kalau apa yang nak cakap macam murni ni memang. Seronok lah jaga anak ni. Bukan. Seronoknya Itu, jaga anak. itu semua wayang dekat Instagram. Ya, itu wayang Instagram. Tapi realitinya memang struggle sebenarnya jaga anak. Kadang-kadang tu macam Amir sendiri pun ada. Tengok dengar tak suara tu. Macam suara anak Amir je, belum suara anak akak lagi. macam Amir sendiri, kita orang pun adalah sedikit selisih faham. Tapi benda tu sebenarnya untuk orang kata we learn from a lesson lah. You know, kita belajar dari segi orang kata macam mana nak jaga anak dengan lebih sempurna sebenarnya. Gaduh-gaduh tu mesti ada lah. Penat apa semua mesti ada. Penat lah jaga anak. Tapi kita kadang-kadang bila Amir tengok wife penat jaga anak, memang Amir akan bawa dia cepat-cepat pergi keluar, pergi makan ke, pergi shopping mall ke mana-mana untuk dia release stress. Ataupun Amir akan bagi masa untuk dia, okay babe, you nak keluar kejap, pergilah me time, pergi salon ke, pergi mana-mana ke. Itu adalah orang kata reward untuk wife selepas dia dah struggle seharian jaga anak itu ini semua. Yes, suami memang perlu memainkan peranan yang penting as a moral supporter juga sebenarnya. Betul, itu memang macam Amin cakap, me time tu macam untuk mak memang sangat perlu lah. Especially macam kadang-kadang macam bila kita dah dia akan ada moment yang kita burn out lah. Macam bila kita dah kita dah penat dengan kerja ni, lepas tu dengan kita pun tak sihat lagi, lagi memang sabar. So kalau macam ada moment me time tu sangatlah orang kata untuk repair kita punya apa mental sebenarnya. Untuk mental. Me time pula dah. Bani cakap, tapi kakak saya ni tak reti nak me time. Dia cepat rasa bersalah. Kentut. Itu naluri mak-mak sebenarnya, Akmal. Itu sebenarnya naluri mak-mak. Naluri mak-mak. Itu betul naluri mak-mak. Betul lah. Betul. Sebab macam akak cakap lah, me time tu sangat penting, tapi macam ada setengah mak seperti saya yang akan rasa bersalah bila me time. Kuasamnya dia bocor rasa kakak. Dia pecah lubang. Tapi macam akak cakap lah, bila macam untuk orang yang macam saya lah, tadi saya cakap kalau dapat me time tu, itu adalah sebaik-baiknya untuk mak. Tapi kalau tak dapat, ini cabaran untuk orang yang tak dapat me time seperti saya. Dan sebab bukan pasal apa, even kadang ada masa sikit untuk diri sendiri pun kita akan rasa macam, ada setengah orang kata macam, okay, kau lah berjalan seorang. Saya akan rasa macam, alah, nak makan something kan. Macam, tak apa, ni kalau aku beli ni untuk, ni abang mesti suka, ni mesti suka, ni mesti suka, anak yang ni. Kita akan sentiasa ada rasa macam tu, untuk orang macam saya lah. So memang macam kalau kadang-kadang dia tengok kawan-kawan pergi travel, pergi overseas ke apa benda kan. Dia travel boleh pergi berapa hari, pergi overseas dengan kawan-kawan lain je. So macam kalau boleh buat macam tu. Tapi saya rasa saya tak mampu pun buat macam tu. So kalau paling kejap-kejap dapat me time tu simple je. Okay lah, ibu nak pergi beli barang. Bye-bye, korang semua duduk kat rumah dengan baba. Macam tu pun dah. Itu dah kira me time lah. Dia dapat kelas kita pun dah me time lah. Dia kata dapat travel, drive kereta jauh sikit ni. Pergi pitching ke apa kan. Itu pun dah kira me time lah. Me time lah. Jumpa orang-orang. Dia sebenarnya kadang-kadang orang macam kita ni, sebab kita dah biasa kerja, kita dah biasa berkawan ni semua kan. So bila kita tak jumpa orang-orang adults lah, sebab kita hari-hari cakap dengan budak-budak je. Bila kita tak jumpa adults, kita akan rasa macam mati kutu lah. Tu yang terpaksa, sembang dengan makcik sebelah. Dia kena bersosial, dia kena buka pintu sembang dengan makcik sebelah. Tak boleh nak buat action buat muka bodoh, tak boleh. Dia kena sembang, tanya pokok ke membawang. Membawang, saya tak sempat membawang. Sebab bawang-bawang saya di rumah masih belum banyak yang terpotong. Tak sempat, tak ada time nak bawang, serius. Tapi akak lelaki pasal macam sekarang ni akak ada mak yang duduk dekat. So macam sebelum ni mak akak duduk jauh, dia duduk kat Kelang. So sekarang ni dah pindah dekat, kira macam berapa minit je dengan rumah. So macam ni pun macam dapatlah buat live yang decent sikit. Kalau tak mesti tak. Kalau tak mesti dengar suara-suara budak kat belakang.
Terima kasih kepada mak saya yang sudi menjaga kami dan anak-anak. Contoh ni mak saya lah backup tolong jaga anak kat bawah boleh. Alhamdulillah nasib dia. Tu memang mak saya adalah saya punya pendorong yang paling kuat lah. Mak saya tak ada. Betul. Betul. So Kak Red, Amir ada soalan cepu cemas lagi ni. Apakah? Macam Kak Red ada hantar anak dekat pusat-pusat asuhan tak? Kalau misal kata memang husband and wife memang busy teruk, ada tak Kak Red hantar dekat pusat-pusat asuhan? Before this pernah. Dan juga apa pandangan Kak Red tentang pusat asuhan? Perlu ke sebenarnya untuk kita hantar? Dia depends Ami. Ini adalah satu keperluan sebab kita tak boleh nak bercakap pada konteks kita sebagai diri kita je, tapi dia sekarang kita kena tengok dari segi orang tu punya family tu sendiri macam mana dia punya. Kalau dia husband and wife bekerja, dua-dua bekerja dan dia memang tak ada time nak manage anak dia apa semua, sebab even though sekarang kan macam zaman work from home kan, even though kita work from home pun kita duduk kat rumah tapi kita nak jaga anak, kadang-kadang itu pun boleh terabai juga anak tu. Betul. Masih boleh terabai sebab apa, kita ada majikan, tapi majikan kita takkan nak consider kalau kita cakap kejap saya anak saya berak, saya basuh sekejap. Jadi tengah meeting lah. Nak tak nak kita kena juga hantar ke pusat asuhan apa semua ni. So kalau dia bergantung pada rezeki lah. Ada yang macam akak sebelumnya akak plan cakap akak pernah bekerja kan. So akak dapat orang-orang yang baik yang jaga anak akak. Yang jaga anak akak baik, makan okey, pakai okey. So kita pun rasa bersyukur lah sangat. Itu antara antara rezeki yang Tuhan bagi selain daripada rezeki duit, rezeki makanan pun. Rezeki dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Ni antara rezeki juga lah. Lepas tu, so kalau macam kita dapat orang yang dapat jaga dengan baik, kita pun kenalah baiklah dengan dia. Janganlah orang yang jaga pusat asuhan tu baik, kita pula kerek dengan dia kan. So kalau tu boleh lah kita bagi apa-apa sebagai penghargaan kat dia apa kan. So kalau macam yang pusat-pusat asuhan pula yang akak rasa ini keperluan lah. Ini antara benda keperluan yang kita tak boleh nak deny. Sebab as a mom yang ada anak yang boleh duduk rumah dan boleh jaga semua anak, tapi kalau tak ada, akak pun hantar. Terpaksa hantar. Memang tak ada choice. Lepas tu in fact, ada setengah, macam kalau kadang-kadang, even though parents tu bekerja di rumah sekalipun, ada time yang akak rasa hantar anak ke macam nursery. At least bila dia pergi sekolah, budak yang antara umur macam 3-4 tahun ni kadang-kadang ada yang awal kan nak hantar sekolah tadika belum layak lagi, tapi dia boleh hantar pergi macam kira sekolah macam play school, hantar play school, at least dia boleh berkawan. Lepas tu dan dekat teachers kat sana pun ada ajar itu ini, so dia boleh develop dia punya social skill, soft skill, dia boleh develop dia punya language skill, ada belajar mengaji, ada belajar bahasa Inggeris semua. So I think lagi bagus lah daripada macam kalau kita letak dia dekat rumah je tapi kita pun tak ada masa dengan dia, kesian juga. Asyik tengok iPad je. Banyak dibantu. Asyik tengok YouTube suka hati, tiba-tiba buka TikTok tak masal-masal kan. Itu penat tu. Itu antara challenge sekarang lah. So pada akak bila pusat asuhan ni adalah pengisi ruang untuk parents yang tapi kita as a parents kita janganlah percaya 100% pun ya juga. Kita pun kenalah pantau je tengok macam mana keadaan apa semua. Macam akak ingat lagi masa first time akak nak hantar masa tu kerja. Ni anak yang first yang best ni masa tu husband dekat Sarawak. Dia ambil cuti daripada Sarawak, dia balik. Akak pun ambil cuti balik duduk sekodeng kat sekolah tu. First time hantar anak kan. So nak tengok ke tak okey. Kita cikgu tu kita ada kat situ. Kita dan anak pun tak tahu kita ada kat situ. Kita just nak tengok macam mana anak. Spy. Kita spy jauh kelakar sikit lah macam buat drama kan. Tapi ini betul. Kita buat dua-dua, kita buat kita tengok macam cikgu ni okey. Sekolah ni okey. Sebab kadang-kadang kita risau juga. Ada juga kita tengok-tengok dekat berita apa semua, ada yang kes-kes yang tak sepatutnya terjadilah dekat pusat-pusat asuhan. Amir nak kata percaya 100% tu tak lah, tapi selagi orang kata Amir dengan wife ni memang kita orang decide, selagi kita orang boleh jaga, kita orang jaga. So bila dah tiba masanya untuk kita hantar sekolah, kita hantar sekolah. Itu depends kepada ibu bapa tu sendirilah sebenarnya. Garik-garik
Apa dia? Tu boleh buat drama tu, Mamaku Spy. Mama Boleh Spy buat kan. TV baru. Betul, boleh. Saya hero. Hero. Dia dah ada dah sekarang ni. Kalau tak Dah ada dah. dah susah nak cari orang apa yang parents lah, bukanlah susah tapi ada tapi tak ramai. So sekarang ni okey dah tahu dah Cik Ami lah. Boleh. Kita lock job tu. Oh okey. Allah lah ada job kita letak lah. Terus dapat job. Betul kan. Betul. Okey Akmal. Budak sekarang Okey lah kita. Okay, Sana- sorry sebut masa sangat-sangat mencuburi kita. Topik dia hari ni memang best. Oh, tak Seronok, berhenti seronok. semua pakai nak cakap ni. Seronok. Sempat. Aku macam Sebenarnya- tadi nervous. Tapi nervous. Oh, Nervous kan? Betul? Tadi macam, rasa lama je. kan. Aku setengah jam ni tiba-tiba dah 10.41 kan. Alamak sorry lah. Itulah. Dah overrun. Overrun. Mesti make show sendiri. Kalau show orang habis Tak apa. Ini show Amir. Tak apa. Kalau Kak Rin nak cakap banyak sampai pukul 12 sekarang pun boleh. tak ni. Lapar. Lapar. Baby lapar. Kan. Ya betul. Tapi apa-apa pun kita macam Kak Red mesti kat rumah tu mesti meriah punyalah dengan anak ramai. So bila nanti kita boleh tengok dia membesar, so tak lama lagi dah ke fasa yang lain pula, tak lama lagi kita akan lalui setiap fasa tu daripada meriah, tak lama sikit lagi sunyi, dia dah start belajar, dah masuk universiti and everything. Kita akan rasai momen-momen yang sebegitu. Tapi apa-apa pun kita memang sangat-sangat gembira lah sebab Kak Red sudi cerita pengalaman Kak Red dengan kita dan best lah sebenarnya. Amir cukup orang kata terhibur lah dengan cerita-cerita Kak Red. Gitu. Aku ada apa-apa lagi tak nak share? Hello. Sorry. Akmal masih di talian ke? Sorry. Ada lagi. Ada lagi, okey. Okey lah, kita tamatkan sesi live kita hari ni. So, saya nak ucapkan terima kasih sangat-sangat dekat Kak Red, dekat Amir sebab meluangkan masa hari ni. So, Kak Red nak tanyalah soalan terakhir lah ni kan. Okey, macam dekat kat rumah Kak Red, sekarang anak-anak dengan dalam family Kak Red, kalau untuk minuman, selalu minum apa? Minuman susu kan. Okey, anak-anak dia minum sekarang ni anak Kak yang tu dia minum yang baby of course dia minum Dugro. Lepas tu yang besar sikit tu dia minum Fenleaf chocolate. Okey, so sebagai tanda penghargaan untuk Kak Red join kita hari ni. So nanti kita akan hantar hadiah penghargaan lah. So dalam salah satu kita ada letak coklat malt ni. Dalam coklat malt tu ada gelang emas. Oh ya ke? Amir spray ni. Coklat malt Amir. Dia bagi surprise bagi gelang emas ni. Akan ada. Kita akan buat surprise lah actually kepada penonton-penonton yang menonton kita akan bagi giveaway juga dekat penonton kami. Mungkin akan ada elemen-elemen surprise untuk penonton-penonton kita. So kalau nak dapatkan hadiah, nak menang giveaway, selalulah mengikuti Facebook ataupun Instagram Susu Irfan Official. Dan macam aku cakap tadi, kita ada coklat malt untuk minuman untuk si keluarga. Coklat malt ni adalah kandungan gula dia less sugar. Kalau suka minuman coklat ni, kita ada dicampurkan dengan kurma dan juga arabic gum yang bagus untuk kita punya perut dan juga usus, untuk digestion kita juga. So kepada mana-mana yang nak dapatkan produk coklat malt Susu Irfan ni, boleh ke ke outlet-outlet berdekatan ataupun boleh nak beli secara banyak pun boleh pergi ke Shopee official dekat Shopee. Boleh beli dekat sana secara bundle. Kita ada buat combo juga dekat sana. Harga sangat-sangat murah. Kita ada version yang sachet, kita ada juga version yang serbuk 1 kilo. Harga murah. Nikmatinya bersama. Gitu. Macam iklan pula. Yelah tadi lah promo kan. Betul lah tu. Promo kan. Faham?
Okay, terima Okey. kasih juga Akak ucapkan sebab sudi menjemput saya yang tak adalah seberapa sangat ni. Dan apa yang Akak cakap ni berdasarkan daripada pengalaman lah. Nak bagi tips banyak sangat. Saya bukan ibu Musali Saya sangat garang. Nampak, nampak. Garang nampak Nampak tak? ibu yang tegas. Garang dengan anak saya. Tapi kadang-kadang garang tu perlu. Jadi saya bagi apa sharing yang saya share hari ni sekadar macam perkongsian lah apa yang saya boleh tahu lah. Betul, betul. Kalau misal kata penonton-penonton semua ada nak bertanyakan soalan kat Red ke, mungkin ada yang dekat live ni tak sempat nak tanya soalan, kat mana kita orang boleh cari Kak Red? Dekat Instagram ke, dekat Facebook ke? Kak Red boleh sharekan Kak? Okey, dahsyatnya nak share, nak tanya ke? Share lah. Share. Kalau ada soalan-soalan, mungkin orang boleh terus direct Kalau terus tanya Kak Red. boleh saya punya FB Umu Amsyah. Umu Amsyah. Okay. Alright. Mak kepada Amsyah Itu Amsyah. Itulah selalunya mak-mak ni dia akan pakai Facebook name dia, nama anak dia. Kan. Alright. Akmal, kita ada apa-apa lagi tak? Sebelum kita tutup kita punya sesi Shembang Shushu bersama Susu Irfan. Tengok Amir pun dah sasul lah. Shembang Shushu. Shembang Shushu. Okey, tak ada dah. Itu sahaja. So, saya ucapkan terima kasih lah kepada semua yang tonton kita hari ni. Alhamdulillah. Okay, kita nampak kat sini Bani yang paling aktif kan. So, macam mana Amir? Kita ada something tak untuk yang aktif ni? Okey, semestinya macam kita cakap tadi, kita ada hadiah lah juga untuk menghargai penonton-penonton kita yang menonton, yang komen, yang share. Kita akan bagi hadiah. Nanti kita punya team akan indirectly dengan kita punya pemenang tadi lah. Kan? Ya, betul. So nanti kita akan contact siapa yang ni. Siapa yang tadi? Bani. Sorry Bani. Nanti kita Tahniah akan Bani. Reward. Okay, so itu sahaja untuk sesi kita kali ini. InsyaAllah kita akan ada lagi sesi selepas ini. Okay, setiap minggu. Okay, kita plan kita nak buat setiap minggu. So setiap minggu kita akan ada tajuk, various tajuk lah. Macam-macam tajuk untuk anda. Mungkin kita akan jemput Kak Red lagi lepas ni. Tiba-tiba. Mungkin kita akan jemput Kak Red dengan topik-topik yang best. Yes, thank you Kak Red. Right. Okay, itu saja untuk hari ini. Thank you so much guys for watching. Kalau boleh support lah local product. Support Amir juga, Susu Irfan. Sama-sama kita membantu ekonomi negara kita juga at the same time. Assalamualaikum. Okay, assalamualaikum semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye-bye.